Bismillahirrahmanirrahim. Innaha alaihim innaha alaihim mu'sadah. Stres lah, kelirulah belajar tajwid ni. Banyak sangat nak kena hafal. Macam mana nak bezakan ni? Apa hukum ni? Apa hukum tu? Macam mana bacaan ni? Bacaan tu? Banyak sangat nak kena hafal, nak kena belajar. Tak suka lah macam ni. Buat pening kepala otak je. Baik tak payah belajar. Tuan-tuan serta hadirin sekalian, pernah tak kita mengalami ataupun melihat situasi tersebut? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera saya titipkan dari hati ke hati, dari senyuman ke senyuman. InsyaAllah pada hari ini saya Muhammad Iqwan Mirosli mewakili kumpulan saya akan mempersembahkan hasil poster kami, iaitu berkenaan dengan bahan bantu mengajar dalam pendidikan. Jadi saya persembahkan mim, iaitu berkenaan dengan bahan bantu mengajar dalam pendidikan, yang mana berkenaan dengan hukum tajwid, iaitu mim mati. Itulah namanya mim. Jadi pertama sekali, marilah kita berlayar kepada set point yang pertama, iaitu pengenalan. Jadi dalam pengenalan ini saya bahagikan pada 3 perkara, iaitu berkenaan apa, bahan apa serta inspirasinya. Jadi pertama sekali, dari segi berkenaan apa. Jadi poster ini adalah berkenaan dengan bahan bantu mengajar yang kami hasilkan, iaitu fokusnya adalah berkenaan dengan mengajar hukum tajwid, iaitu mim mati dalam pendidikan melalui medium bahan bantu mengajar. Jadi dalam bahan bantu mengajar ini kami akan fokuskan kepada pengajaran hukum mim mati dengan lebih menarik. Jadi kedua pula, bahan apa. Jadi bahan bantu mengajar ini kami hasilkan melalui pelbagai medium. Sebagai contoh, bahan terpakai iaitu kotak yang tidak terpakai lah kami gunakan dan menghasilkan suatu produk yang lebih baik daripada tidak digunakan. Seterusnya terdapat jugalah pelbagai bahan ataupun medium yang kami gunakan, contoh kertas warna dan sebagainya yang kami gunakan untuk menghasilkan bahan bantu mengajar ini. Dan yang ketiga adalah inspirasi daripada setiap bahan bantu mengajar yang kami hasilkan. Jadi kami menghasilkan 3 bahan bantu mengajar, iaitu pertama sekali seperti kita boleh lihat, iaitu piramid tersebut, yang mana piramid tersebut menjadi suatu visual untuk pengajaran. Yang kedua pula adalah berkenaan dengan papan permainan tersebut, yang mana adalah untuk sebagai medium untuk aktiviti dalam pengajaran. Dan yang ketiga adalah jam mim, yang mana berkenaan dengan modul yang kami hasilkan untuk lebih menjadikan seseorang itu lebih memahami berkenaan dengan hukum mim mati. Jadi inspirasinya daripada apa? Inspirasi yang pertama iaitu piramid tersebut, melalui piramid lah. Kerana seperti tahu, mim mati ada tiga panggilan hukumnya. Yang kedua pula adalah papan permainan. Jadi inspirasinya adalah pada papan game yang kami selalu mainkan, yang mana saya pasti ia akan menjadi suatu medium yang amat menarik dalam aktiviti pengajaran. Dan yang ketiga pula adalah jam mim tersebut, yang mana kami hasilkan modul tersebut berdasarkan inspirasi terhadap jam. Jadi selesai sudah yang pertama, iaitu pengenalan. Jadi marilah kita beralih kepada yang kedua. Jadi seperti tahu, apabila kita menghasilkan sesuatu perkara, mestilah ada suatu konflik yang berlaku sebelumnya. Jadi pada hari ini, pada checkpoint yang kedua, kami akan bincangkan berkenaan dengan masalah ataupun konflik yang sering kita hadapi berkenaan dengan hukum tajwid ini pada pengajaran atau pendidikan sebelum ini. Jadi seperti kami lihat, terdapat dua
dua fokus utama kenapa masalah dalam hukum tajwid ini berlaku. Yang pertama sekali adalah berkenaan dengan individu tersebut merasa kurang menarik dalam belajar hukum tajwid ini. Jadi, kenapa mereka merasakan kurang menarik? Jadi, itu mungkin terdapat dua aspek, iaitu dari segi kaedah pengajarannya ataupun yang kedua adalah kaedah pemahaman mereka. Dan fokus yang kedua pula kenapa masalah dalam memahami hukum matematik ini berlaku adalah kerana bahan bantu mengajar yang kurang efisien. Maksudnya, guru-guru menggunakan bahan bantu mengajar namun kurang efisien ataupun tidak sesuai untuk ataupun kita katakan pelajar suka memahami daripada bahan bantu mengajar tersebut. Contohnya, kita gunakan slide sahaja. Jadi, mungkin ada setengah pelajar yang merasakan mereka tidak mampu memahami melalui slide paparan sahaja. Jadi, itulah kita kena gunakan bahan bantu mengajar yang efisien. Dan itulah masalah yang berlaku dalam pendidikan dan pengajaran berkenaan dengan hukum tajwid. Seterusnya, marilah kita beralih kepada checkpoint yang ketiga, iaitu berkenaan dengan nilai tambah yang kami tambah dalam bahan bantu mengajar ini. Jadi, pertama sekali, kami terdapat 3 bahan yang mana berkonsepkan hukum mimati. Dan bahan pertama adalah berkenaan dengan piramid. Jadi, seperti saya katakan tadi, piramid ini kami lakukan kerana piramid ada 3 sisi dan hukum mimati juga ada 3 hukum, iaitu adanya idgham, adanya ikhfa dan adanya izhar syafawi. Jadi, pada idea asalnya, piramid ini hanyalah sekadar segitiga sahaja, tiada belakangnya. Maksud saya, tiada yang tepi yang kami lakukan itu. Maksudnya, mereka hanya letak mim, ba dan sebagainya. Namun, kami tambahkan beberapa aspek, iaitu adanya papan di kiri dan kanan tersebut dan juga adanya beberapa mekanisme yang membuat satu tarikan, iaitu seperti stiker ataupun contoh huruf yang kita tampal bagi lebih menarik. Dalam piramid tersebut kita akan ada gunakan, iaitu kami panggilkan sebagai mim pusat. Iaitu mim pusat ini apa? Mim pusat ini adalah kami akan gunakan apabila contohnya kita mengajar anak murid kita berkenaan satu ayat Al-Quran dan kita ingin keluarkan apa hukum mim mati yang ada kat ayat tersebut. Jadi kita tunjukkan ini. Okey, ini mim mati. Jadi kita cuba tengok lepas mim mati ini ada huruf apa yang selepasnya. Jadi kalau segitiga yang atas tu adalah miman. Jadi kalau mim mati bertemu dengan mim, maka hukumnya adalah idgham mislain. Jadi papan yang kami sodorkan kat belakang itu kami akan buka lah. Jadi mim mati bertemu dengan mim, kami akan buka, iaitu hukumnya adalah idgham mislain, dan buka lagi, iaitu bacaannya adalah dengung. Kalau bahan pertama tadi adalah berkenaan untuk kita mengajar, bahan itu untuk kita mengajar bagi gambaran. Jadi untuk bahan kedua ini pula adalah berkenaan dengan aktiviti dalam pengajaran tersebut, yang mana untuk menghasilkan suasana yang kondusif ataupun menarik perhatian dan mudah memahamkan para pelajar tentang suatu tajuk, maka perlulah adanya suatu suasana yang amatlah menarik. Jadi melalui tersebut kami hasilkan aktiviti, iaitu papan permainan lah, papan dadu tersebut. Jadi sudah pasti kami akan ada letakkan, contohnya warna biru tu mewakili selamat, iaitu pelajar tidak akan disoal ataupun ada apa-apa lah. Dan yang warna kuning adalah tentang soalan, yang mana bila para pelajar berhenti di petak tersebut, para pelajar akan kejawab soalan. Sekiranya tidak mampu, maka mereka akan hilang giliran ataupun mereka akan terpaksa berunduh ke belakang. Dan yang ketiga pula adalah berkenaan dengan papan merah, iaitu warna merah ini mewakili sebagai denda. Okey, untuk pertama sekali adalah pasal dadu. Jadi dadu ni kami bukanlah gunakan dadu yang biasa yang kita ada nombor 1 hingga 6, tapi kami gunakan dadu daripada nombor 0 hingga nombor 5. Untuk yang kedua pula adalah berkenaan dengan saya katakan kotak soalan dan kotak denda. Dan untuk bahan yang ketiga pula adalah berkenaan dengan jam mim, yang mana kami hasilkan sebagai satu modul ataupun hands on kepada para pelajar
ketika para guru mengajar. Jadi hands on ni boleh dua perkara, iaitu sama ada guru yang hasilkan satu ataupun kita para guru meminta para pelajar sendiri untuk menghasilkan sendiri. Seterusnya, kita berhenti ke stesen yang keempat, iaitu berkenaan dengan keaslian produk. Jadi dalam keaslian produk ini kami ada 3 perkara, iaitu adanya dadu, papan dadu dan kotak yang kami gunakan. Dan untuk checkpoint yang kelima adalah berkenaan dengan potensi pasaran bahan batu mengajar kami yang kami lakukan ini. Jadi kami yakin bahawa bahan batu mengajar yang kami hasilkan ini mampu membantu pelbagai pihak untuk mengajar sama ada para pelajar mereka ataupun anak-anak mereka ataupun diri mereka sendiri untuk gunakannya untuk memahami berkenaan dengan hukum mimati ini ataupun hukum tajwid ini. Jadi antara potensi pasaran yang kami boleh lakukan boleh kami dapati ialah contoh pihak tadika, pihak ibu bapa, sekolah rendah, sekolah menengah, guru, dan juga boleh digunakan juga di pondok ataupun individu itu sendiri yang ingin menghasilkannya. Contohnya macam masyarakat umum ingin belajar hukum tajwid ini, maka mereka boleh hasilkan. Contohnya macam jam tersebut. Kerana jam ini perkara yang simple saja dan mereka boleh gunakan untuk rujuk apabila kita membaca Al-Quran lah atau apa-apa ayat yang adanya hukum mimati tersebut. Jadi itu adalah berkenaan potensi pasaran kami. Sebab saya yakin bahawa bahan-bahan yang kami hasilkan ini tidaklah terlampau memberatkan dan mampu dihasilkan kerana ianya menarik dan juga tidak menggunakan kos yang tinggi dan simple sahaja. Dan apabila adanya bahan tersebut, maka individu yang sedang belajar tersebut akan lebih tertarik untuk memahami dan mengetahui dengan lebih dalam berkenaan dengan hukum mimati tersebut. Akhir sekali, kita sudah sampai ke destinasi yang terakhir. Antara kepentingan produk ini yang pertama sekali adalah untuk memastikan para pelajar ataupun individu yang menggunakan bahan batu mengajar tersebut lebih memahami berkenaan dengan hukum mimati ini. Dan yang kedua pula, untuk meningkatkan fokus, konsentrasi dan taklikan kepada para pelajar dalam suasana kelas. Kepentingan terakhir adalah untuk memudahkan pemahaman anak murid dengan lebih mendalam ataupun individu dengan lebih mendalam. Saya rasa itu saja pada kami. Semoga bahan batu mengajar ini dan juga hasil poster ini memberi sedikit manfaat kepada semua orang, sama ada pada masa ini ataupun pada masa akan datang. Jadi saya sudahi dengan yang baik itu daripada Allah dan yang lemah itu daripada diri saya sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.